juga hari-hari duk present kat orang. Jadi hari ni insyaAllah apa yang saya nak sampaikan sebenarnya sama je macam Ustaz nak sampaikan, tapi pengalaman saya sangat berbeza kerana saya orang baru. Saya baru 9 minggu bersama Questnet. Ya, selama hari ini biasalah saya merawat orang. Saya bukan yang berkelurusan 5 tahun dekat Manchester, belajar dekat India, ya, yang mana perubatan hanya tertumpu kepada satu, pelarian. Hilang sakit, ya, tapi penyakit tak hilang. Itulah yang kita hadapi hari ini. Tetapi bila saya bekerja hospital, walaupun sebagai staf biasa, bila saya ditempatkan di ward kanser, saya kesian sebenarnya. Orang kanser ni harapan terakhir untuk dia hidup bila dah beritahu, didiagnose dia kanser. Kadang-kadang dia mati dulu sebelum kanser bunuh dia. Jadi dengan inisiatif tu saya tengok lebih kurang 85 to 90% sebenarnya orang kanser akan mati dulu sebelum kanser betul-betul bunuh dia. Jadi saya ambil keputusan saya berhenti. Kerana apa yang saya belajar dengan cara alternative treatment, iaitu homopati. Homopati ni daripada kitab Ibn Sina. Yang mana semua perubatan ni sebenarnya daripada kitab Ibn Sina. Turun daripada Sayyidina Ali Ibn Sina. Dan cuma dia berpecah kepada bila Einstein ambil sebagai perubatan di hospital perubatan. Jadi di sana ditambah pelalian. Kerana bila seseorang yang sangat sakit suffer, apa dia pelalian dia akan dilalikan. Jadi orang tak rasa sakit, orang hati senang. Tetapi dia ada kesan sampingan dia bukan cepat. Sebab tu kita tidak akan sedar. Selepas 5 tahun kita mengamalkan sesuatu penyakit, contoh saya ambil satu je yang kita nak selamatkan hari ini. 3.6 juta sebenarnya orang diabetes, dan Malaysia dapat nombor 1 ranking. Ranking nombor 1. Kadang-kadang ada diabetes pula rasa rugi. Kadang-kadang bila pergi buat check up, saya pernah terjumpa lah satu kumpulan perempuan dalam lift. Dia kata semalam saya cakap ada diabetes lah, hilang gula. Dia kata, ya I pun ada. Dan seorang kata, ya pun ada juga. Dia kata, umur 40 tahun bangun. Kadang-kadang belum 40. Dia tak tunggu 40 tahun. Sebenarnya sempadan untuk kita sihat kepada sakit, jahat kepada baik adalah 40 tahun sebenarnya. Kalau tak percaya, interview orang umur 40. Ada tak yang tak ada penyakit? Mesti ada salah satu. 40 adalah sempadan. Dan boleh makan pil atau tidak pun sempadan umur 40. Kerana 40 tahun kehangatan badan kita dah habis dah. Kalau kita, contohnya macam kami yang perempuan ni dah melahirkan beberapa orang, anak antibody kita dah kurang. Jadi kalau anda keep on telan pil yang ada di manalah, di hospital ke apa ke, anda makan pelalian tu, selepas 5 tahun dia tak hancur dalam badan kita dalam masa yang singkat. 8 jam ke atas baru dia hancur. Tak hancur dalam badan kita, dia akan hancurkan buah pinggang kita. Contoh orang diabetes lah, dia akan tahan. Once dia didiagnose sebagai diabetes, hari-hari dia akan tahan, ambil pagi, petang, kadang tengah hari, kadang semua tu dia akan ambil ubat. 5 tahun ambil masa untuk failure satu buah pinggang. Kita ada berapa buah pinggang? 2 kan? 5 tahun failure satu, tak mati. Kita hidup lagi. Kerana kita boleh hidup dengan buah pinggang kedua. Dan 5 tahun lagi bersambung diabetes will never cure. Kalau ikut kepercayaan pada orang-orang yang bertumpu kepada ubat pelalian ni. Tahun kedua, 10 tahun dah kan diabetes pun tak mati juga bila failure dua-dua. Anda akan hidup dengan dialisis. Dialisis boleh hidup 15 tahun tau. Sebab punca sini dia modified kita punya untuk mencuci darah kita. Sebab buah pinggang dah tak lakukan penyucian tu sebab dia dah rosak. Jadi habis sini pergi sini, habis sini pergi sini, dan sampai habis semua poin tu, ambillah masa kadang-kadang 10 atau 15 tahun barulah mati. Sebenar-benarnya mati ni ajal. Saya tak kata biodis sambung nyawa anda. Biodis tidak menyambung nyawa kita. Perjanjian kita di Lauh Mahfuz, keluar saja kita di atas dunia ini. Kalau salah, correction saya Ustaz. Perjanjian kita dengan Allah, kita tak tahu, tapi Allah tetap tahu bila saat kematian kita. Jadi kalau tak mati sakit, melanggar kereta, kita tetap mati. Tetapi kalau sekiranya kita kena diabetes umur 40, Allah tentukan umur kita umur Nabi sajalah 63. Berapa tahun kita kena suffer dengan diabetes ni? 23 tahun. Selagi tak sampai sesaat tak lebih, sesaat tak kurang, Allah akan ambil nyawa kita. Menderitalah kita sebelum mati itu. Jadi hari ni apa yang kita nak elakkan? Kita nak elakkan derita sebelum kita mati. Apalah gunanya kita 15 tahun dengan dialisis? Hari ni terlentang, esok pergi dialisis, baru nak lihat. Kadang-kadang bila dah teruk sampai alternate selang sehari pergi dialisis.
Masa tu untuk apa kita hidup? Tapi sebenar-benarnya anda, kalau kita sangat prihatin, orang kencing manis sebenarnya yang boleh hidup 100 tahun dengan sihat bila dah dia ketahui bahawa dia kencing manis. Tetapi hari ini bila anda jumpa biodis, tetapi anda duduk di tempat diabetes, bahagia tak kita? Sebab racun yang kita tak boleh makan hari-hari adalah gula. Saya nak tanya anda lah, 2 jenis racun ni, gula dan nasi, siapa dia boleh buang dalam hidup dia bila dia masuk je 40 tahun, dah jadi racun, tak payahlah aku makan lagi lah. Ada tak yang boleh berhenti makan nasi dan gula bila umur 40? Lagi ligat ada lah. Betul kan, tak masuk. Jadi bila racun masuk hari-hari tanpa penawar, kalau kita fikirkan tanpa penawar, merana tak kita? Hari-hari masuk ni racun, tak kira lah banyak sikit. Tetapi hari ni apa yang saya temui sangat membahagiakan saya. Selama ni apa yang saya bawa adalah segala-gala makanan kesihatan. Ya, saya bukanlah maknanya saya tolak terus ubat-ubat hospital ni kerana dia mengandung pelalian yang akan melalaikan kita, hilang sakit dan penyakit tetap tak akan hilang, tambah akan menderita. Dan saya akan mengintroducekan orang apa saja produk datang. Sebenarnya saya lah orang mencari. Sebab dia tahu klinik saya free drug. Saya takkan gunakan bahan-bahan pelalian tu. Segala macam sebut je lah. Ya, semua ada. Tetapi benda tu adalah ada contents. Segala-galanya, ini manggis campur itu, campur lah cordyceps, campur lah itu. Ada orang sesuai dengan manggis. Ada orang tak sesuai dengan cendawan. Tapi benda dah diaduk, boleh kita asing-asingkan? Telan saja. Ada serasi, ada tak serasi. Tetapi kalau air, saya nak tanya anda, ada tak orang kata, aku ni tak serasi lah dengan air? Tak mungkin. Maka 7 hari tak ada air, kita mati. 7 hari tak ada nasi tu. Dan nasi tu belakang kita makan nasi saja dengan lauk segala macamnya lah. Boleh telan nasi saja. Jadi karbohidrat tinggi dengan uric acid dan dengan segala macam yang menjana kepada gagalnya kesihatan kita. Jadi hari ini bila saya temui air, saya tidak akan lagi melalaikan apa yang kita dapat hari ini. Dah dikaji oleh saintis 25 tahun. Dan saya mulai, walaupun saya baru minggu ke-9 saya join Questnet ni. Alhamdulillah di tangan saya ramainya kesembuhan-kesembuhan dengan izin Allah. Siapa saja yang saya temui, alhamdulillah, terutama penyakit wanita-wanita ni. Sebab tu saya nak beritahu anda, sekiranya air ada orang kata tak serasi, senang je, kita patah je lidah dia. Saya kalau selagi saya tak dapat dia kata yes, saya takkan tinggalkan dia. Kalau orang yang banyak songel ni lah, dia kata kita cakap betul, dia cakap macam ni. Air adalah original content daripada orang. Saya bukan buat air daripada dapur saya, pergi jumpa dia, ni air I buat dari rumah. Dia kata ni tak apa-apa, air dia dah jampi serapah ni, aku ikut dah cakap dia. Saya cuma bawa kaca yang takkan sompek, lambung tak pecah, terempah belum tahu tolong. Saya dah terempah satu. Saya kalau dia, doktor mana nak pegang? Okey, janji. Pecah consider soul. Sudah tak? Mesti pecah consider soul, dia kata. Peganglah elok-elok. So baru semalam kawan orang yang saya introduce di Perlis, saya bawa balik Perlis doktor dah pecah satu. Kan saya dah kata, macam mana boleh pecah? Bagi adik pinjam, dia pecahkan. Saya kata itulah orang yang akan jadi jutawan. Saya beri semangat dia kerana saya hari pertama beli dia pecah. Itu pasal malam saya beli hari ni, excited dengar tu ada Tuan Appliance Zone explain saya tak kat sini, tu dekat ANW. Sembang. Saya memang menghadapi satu masalah yang besar dalam hidup saya. Saya ada masalah frozen shoulder. Frozen shoulder ni kena ingat wanita-wanita saja yang akan kena. Tapi 100 wanita kena, ada seorang lelaki akan kena. Tanda dia nak stroke, kena ingat tolong take note. Kalau kena, yang bahu beku, tak boleh nak pusing, tak boleh nak angkat macam-macam ni, pakai baju pun orang pakai kan. Itu adalah frozen shoulder. Macam juga gout, 100 lelaki kena, ada seorang kena gout, wanita. Yang kata tu dia, rasalah kau, aku perempuan tak kena gout, no. Akan kena. Jadi bila saya kena frozen shoulder ni, saya berubat cara ustaz ni patang sebut kat mana, saya akan pergi. Biasalah bila dia kata, ini adalah kita kena ingat, nyanyi orang begitu begini. Jadi saya nafikan, siapa lah nak nyanyi saya ni ustaz? Siapa awak, dia kata. Nabi yang maksum pun kena sihir.
Jadi bila buat sana sini pun tak sembuh, 14,000 habis kat Gleneagles. Memang fed up, give up. Bahu tak boleh digunakan ni, rasa nak tercabut sebelah ni. Itu bila saya dah pergi masuk Gleneagles, stress test, segala test dia buat, bahawa memang frozen shoulder ni sangat hebat. Lenguh dan sakit dia tu membuatkan kita macam putus asa. Tapi dengan Nissan Norma bila dia present, dia fikir, saya sangat perlu lah on the spot. Ini burang, dia jalan ke sini. Terus saya ambil, saya beli, malam tu tak sabar. Saya tak nak telefon ustaz yang di Seremban tempat beli lampu ni. Ustaz, macam mana nak buat? Ustaz ada lampu lah, tapi saya nak pakai sangat-sangat. Dia kata tak payah, ada lampu letak je dekat tempat yang sakit tu. Anda kena hati-hati ya, tolonglah. Tapi hari ni company dah bermurah hati. Kadang-kadang ramai yang pecah pun. Dapat ni holder yang maknanya kalau terlepas adalah ampun sebab dia ada getah. Saya terus tahu kat bahu saya, maknanya baru first time memanglah kita ni alpa dan terlupa. Dah tahu lepas tu sakit memang hilang. Jadi bangun pagi terlena tidur, selama ni tidur tak lena, lenguh, yang sini salah. Oleh kerana dah tahu biodis, hilang sakit. Bangun dah nak orang azan, terbangun dengar azan, saya terjun di katil, terjunlah biodis sekali. Sebab pulang baju, kapitan yang saya pakai tu, saya berdiri, pang pecah, nangislah kejap. Yelah bakar duit lah 1,000 kan, sekeping dah pecah, 2,000 tu. Jadi bila saya fikir macam tu, saya kata, ya Allah ya Tuhanku, berdoalah saya dalam sujud, kalau ini dugaanmu ya Allah, walau dengan satu saya akan promote satu Malaysia. Sekarang saya dah bermula dari Perlis, yang mana saya nak cerita sedikit siapa yang belum dengar. Sebenarnya last week saya dah cerita dah kisah yang excited saya dekat Perlis ni. Saya pergi 2 minggu sudah bersama Ustaz Ridwan. Saya ni kalau Ustaz Ridwan turun, saya akan ikut di mana dia pergi. Dia pergi, kat mana Ustaz? Okey, saya pergi dengan grup saya. Pergi kat Perlis dekat Padang Besar tu, 70 orang datang malam tu. Itu siapa yang promote? Seorang doktor India di Sungai Petani. Jadi kita ni kenapa mesti tutup mulut lagi? Kalau anda yang dah join ni, please, rasa-rasa malas tu, bangun, buat. Saya pergi dengar, 70 orang dengar, terpegun saya tengok. Yang menjemput tiba-tiba saya tengok Dr. Naden. Jadi saya ni pun mula jumpa kawan-kawan saya. Hari akhir sebelum saya balik tu, seorang ni jumpa saya. Dia kata, doktor boleh tak saya nak bawa doktor pergi rumah sahabat saya? Kenapa? Saya kata, dia kata itu saya ni peminat setia dia. Cik Zainon nama dia, lelaki nama Zainon, dia panjat lah. Dia kata saya bawa on the way doktor nak balik. Saya ada saksi kat sini, saya pergi dengan adik saya. Dia nampak dia mana dah keluar tu. Okey, jadi bila saya pergi tengok yang sambut saya ni, dia ni penyanyi baru dah umur 50. Macam Datuk Yusni Hamid tu lah. Tetapi memang suara dia sedap. Yang saya tahu minggu ni baru saya dapat tahu lah masa saya pergi tu. Dia sambut saya kat pintu dengan bersegabai, rambut ikat toncet macam ni. Dia orang sakit, tangan dia macam ni. Terkula-kula dia tu, doktor jemput masuk di sini tangan dia. Jadi saya salam dengan dia. Saya duduk, kenapa ni? Tak tahulah, nak angkat walau 2 inci pun tak boleh angkat. Genggam tak boleh sebelah ni, terkulai. Saya kata, kalau frozen shoulder ni masih boleh angkat, cumanya tak boleh aktif seperti tangan biasa. Jadi dia duduk sebelah saya pun biasa. Kalau saya nak jumpa orang, nak present, first saya nak orang tu rasa. Saya buka lampu, dia kata apa ni, api macam-macam ni. Tak apa, sekarang saya dah cerita setengah jam, awak teringin nak rasa, dah tahu kebagusan biodis, dah rugi setengah jam. Sekarang ni Mat, ambil apa ke bangku ke, saya lapik kaki dia, saya bubur bawah tu. Itulah memang cara saya kalau pergi present dengan orang. Tapi anda jangan risau, saya kata, selepas anda miliki benda ni, bukan kena duduk, kena sendal, kenapa? Terlentang aja ujung pangkal lubur sambil baca paper, sambil tengok TV, tengok anda nanti. Memang kalau kita sedang letih ke apa, kita buat cara tu, memang kita terus lena. Alhamdulillah. Saya rawat orang insomnia yang tak boleh tidur 10 tahun pun dah lena tidur tanpa mimpi. Jadi bila saya merawat dia, sambil sembang, saya bubur laptop kecil saya atas pangkuan saya, dia duduk sebelah saya. Saya bercerita makan masa 45 minit. Lepas tu sebab saya dah nak cepat balik, saya nak buat air, nak tinggalkan kat dia. Jadi bila saya suruh adik saya tolong buat air, dia bawa 1 tong air. Dia bawa, jadi buat. Dia filter tak ada dah untuk pengetahuan anda. Tapi kita dah tengok kan, waktu filter kalau dia taruh saja air di bawah pun biodis, klorin boleh hilang. Apatah lagi dia lalukan 7 kali. Jadi bila saya buat, saya tinggalkan 1 tong kat dia. Saya kata, air ni gunakan sepenuhnya. Jadi gunakan sepenuhnya.
Saya kata spraykan hari-hari. Kalau nak mandi takkan kejap nak mandi, kejap nak mandi. Beli spray yang gosok baju tu pun. Saya kata kalau ada kat rumah tak payah beli dah. Spray je bagi basah dia sentiasa. Awak tak ada kerja duduk kat rumah ni. Lepas tu pagi saya kata walaupun satu jam kecil, dah mandi bersih, dah apa semua, ambil air semayang siang. Last satu jam tu virus. Dia kata doktor tolonglah saya dia kata boleh nyanyi pegang mic sebelah tangan. Apalah punya sebulan kat sini orang akan hina lah saya, dia kata. Dah nak mati pun duk menyanyi lagi. Kan mesti orang cakap macam tu. Kesian kat dia. Tapi ini adalah aset saya, dia kata. Saya besarkan anak dia 10. Nanti siapa-siapa bilang kahwin singgahlah Basmana Hotel. Basmana Hotel tu terletak di Kuala Perdiso. Kalau malam bistro tu dia penyanyi tetap kat situ. Jadi bila saya dah timbang semua cerita dengan dia ni, saya pun balik lah. Saya kata awak seorang je guna air ni. Orang lain tu biarlah minum air seperti mana yang biasa dia minum. Saya pun balik, 3 hari dia telefon saya. Doktor, Mona dah boleh angkat tangan. Angkat tangan macam mana? Dah boleh pegang mic dah boleh. Ya ke? Saya kata, itu kalau pulai tu betul. Tak lama, peminat setia dia tu, Encik Zainun tu pun telefon saya. Doktor, saya dah online dah duit.